Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, walaupun tiap-tiap hari kita sebut benda ni, tapi kita tak pernah berputus asa untuk kita sebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan. Selalu kita kongsi nasihat-nasihat dan peringatan, walaupun ia benda yang sama. Tiap-tiap minggu kita dengar imam sebut ittaqullah, ittaqullah. Kita dengar ustaz-ustaz penceramah-penceramah bila mula maka sebut ittaqullah. Dan antara benda yang kita selalu sebut dan akan sentiasa sebut adalah untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni kadang-kadang dia ghaflah, dia dia lalai kerana gangguan-gangguan dunia, kerana gangguan-gangguan syaitan. Lalu kadang-kadang dia terabai ataupun terlalai daripada untuk menzahirkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau boleh dalam satu hari kita peruntukkan satu masa hanya untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi ataupun tanda menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, di atas segala peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap apa nikmat yang kita lihat ada di sekeliling kita, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya lah untuk kita sentiasa letak dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dalam lidah kita, untuk kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah bagi nikmat, kata hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Tuhan aku beri kepada aku. Tak kira kalau datang musibah sekalipun, maka ingat pada Allah taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah taala kita akan kembali. Maksudnya adalah kita sentiasa ingat bahawa setiap perkara yang berlaku adalah dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah di sebaliknya. Yang kadang-kadang hikmah ni kita tahu. Kita tengok kadang-kadang ada benda-benda yang jadi pada kita, lalu kita faham apa hikmah di sebaliknya. Tetapi ada benda-benda yang berlaku yang mana kita tak nampak hikmah dia. Lalu bila tak nampak hikmah dia, manusia ni dia susah nak menilai benda yang tak nampak depan mata dia. Sebab tu orang masih buat dosa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dah bagi tahu dalam Al-Quran, kita bagi tahu dalam Al-Quran, Allah Taala bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang dosa, cerita tentang azab, tapi sebab benda tu tak ada depan mata manusia, lalu manusia jarang nak ambil peduli. Tapi kalau kita bagi tahu pada dia, kalau kamu buat macam ni, duit kamu hilang, maka dia akan jaga-jaga daripada kehilangan hartanya. Kerana apa? Kerana harta tu benda yang fizikal, nampak depan matanya. Lalu apa keadaan sekalipun, hikmah sama ada kita tahu atau kita tak tahu, maka kita kena yakin dalam diri kita dengan husnuzan kita pada Allah Subhanahu wa taala bahawa setiap perkara adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun ianya berbentuk musibah pada kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kita pada surah Al-Bayyinah. Pada surah Al-Bayyinah, nampak tinggal lagi berapa ayat? 1, 2, 3 ayat lagi untuk kita habiskan surah Al-Bayyinah, insya-Allah. Lalu kita ambil mana-mana masa yang ada lah. Kalau sempat habis sejam, sempat. Kalau tak sempat, mana-mana tempat kita boleh berhenti. Dan kalau lebih, fadlullah yu'tihi man yasha. Lebih jarang lah dapat lebih daripada 1 jam, pendek ayat. Okey, baik. Kita dah sentuh beberapa perkara dalam surah Al-Bayyinah, di mana kita habis semalam pada zalikad dinul qayyimah. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan cirinya adalah agama yang mustaqim.
Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kita dalam surah Al-Fatihah, tiap-tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim adalah, antara makna dia adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala sebutkan ciri agama Allah Taala, yang Allah Taala inna ad-dina 'indallahil Islam. Allah Taala sebutkan tentang ciri agama yang Allah Taala terima di sisi Allah Taala adalah al-qayyimah, iaitu agama yang mustaqim, agama yang tidak ada fala tarughu rawgan as-sa'lab, kata Umar bin Khattab. Dia tak ada kedah-kedah, dia tak ada pusing kiri, tak ada pusing kanan. Dia adalah agama yang Allah Ta'ala turunkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tak ada benda yang menyukarkan, tak ada yang menyusahkan, semua benda straight kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kita sebutkan tentang makna lain kepada al-qayyimah. Qayyim maksud dia adalah nilai, sesuatu yang bernilai. Zaman-zaman dulu orang panggil qayyim ni kerana nilai orang yang hebat. So gelaran ni diberi kepada tok-tok guru ataupun kepada pengetua-pengetua sekolah. Sekolah-sekolah dulu adalah sekolah-sekolah elit kan. Sekolah-sekolah dia sekolah-sekolah dulu dia tak orang-orang zaman dulu mereka belajar dekat kutab, dekat masjid-masjid, dekat tiang-tiang. Lalu bila ada sekolah-sekolah tertentu yang ditubuhkan, maka sekolah tu adalah benda yang hebat. Sebab tu orang-orang yang jaga sekolah ni, jadi pengetua sekolah ni adalah orang yang hebat. Dan sekarang pun pengetua-pengetua sekolah semua orang-orang yang hebat. Tapi oleh kerana banyaknya sekolah yang ada, lalu kita tak dapat nak nilai, kita tak dapat nak memberi penghargaan yang sepatutnya kepada orang-orang yang jaga sekolah ni. Atau ada seorang alim kabir dalam Islam, anak kepada pengetua sekolah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah anak kepada Qayyim, pengetua sekolah ataupun untuk guru di Al-Jauziyah, sekolah nama dia Al-Jauziyah. Okey, so apa bila kita dapat zalika dinul wa dzalika dinul qayyimah, lupa silent full keluar Shopee pula. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang agama yang Allah Subhanahu Wa Taala terima adalah agama yang ada dua ciri ni, mustaqim. Macam mana kita nak tahu istiqamahnya? Maka istiqamahnya adalah dengan kita mengikut panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berikan kepada kita, iaitu Al-Quran Al-Karim, di mana bila kita ikut setiap petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, itulah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita telah sebutkan pada permulaan surah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Antara cara untuk pastikan agama kita mustaqim adalah dengan kita ikut segala apa yang dibawa dan dipandu oleh Nabi SAW. Kemudian setelah Allah Ta'ala bagi tahu ini ciri agama yang aku nak, maka kemudiannya Allah Ta'ala cerita manusia bila berhadapan dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada manusia, maka ada dua jenis manusia. Yang pertama, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lalu Allah Ta'ala cerita tentang golongan yang pertama, iaitu golongan orang-orang yang kafaru, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dah ceritakan pada awal dulu, pada sesi yang lepas, dua sesi yang lepas, bagaimana ahli kitab dan al-musyrikin, perbezaan di antara mereka. Dan kita tak pelik bahawa ada orang-orang musyrik yang kufur pada Allah Ta'ala, kerana syirik itu adalah kekufuran pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dakwah para nabi dan rasul semuanya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu dakwah semua para nabi dan rasul adalah untuk kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan wajtanibut taghut, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apabila orang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah kekufuran yang paling besar, keingkaran yang paling besar. Allah Ta'ala kata jangan sembah benda lain, hanya sembah Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang dia meletakkan keagungan penyembahan pada benda-benda yang lain selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu adalah kekufuran yang besar. Dan kita tak pelik bila orang-orang musyrik ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun dalam part yang pertama min ahlul kitab, kita pelik
pada ahli kitab, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nabi dan rasul kepada mereka, orang yang Allah Taala turunkan alkitab kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman dengan Nabi Allah Daud alaihi salam dengan kitab Zabur, wa ataina Daud zabura, dan hatta kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kitab. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan fitrah manusia ni semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada mana-mana kelahiran melainkan mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah iaitu keadaan mereka beriman percaya kepada Tuhan yang satu. Maka fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka persekitaran keliling dia lah yang membentuk anak tersebut, sama ada jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, ataupun jadi Majusi, orang yang syirik pada Allah Ta'ala, menyembah api. Okey, lalu ahli kitab, orang yang Allah Ta'ala bagi kitab, dan dalam ahli kitab ni adalah orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Maknanya lebih daripada orang lain, bukan semua orang dapat Alkitab. Lalu bila sepatutnya bila dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Alkitab datang, Nabi datang, fitrah pun membantu kita untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ajaibnya ada di kalangan ahli kitab. Dan bila sebut ahli kitab, memang Allah Taala tujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walau bagaimanapun, kita yang dapat Al-Quranul Karim juga adalah kitab samawi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tak mustahil juga ada datangnya kekufuran pada kita umat Nabi SAW. Sebab tu kita kena berhati-hati. Berhati-hati dalam setiap urusan kita, dan cara untuk kita mengelakkan daripada kita jatuh dalam lembah kekufuran secara sengaja. Mungkin kita tak tunjukkan secara sengaja, tapi kita takut secara tak sengaja. Maka apabila kita takut secara tak sengaja kita terjatuh dalam lembah kekufuran, maka pergilah menuntut ilmu. Sebab tu Nabi SAW sebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah satu kefarduan kepada seorang muslim. Bukan hanya untuk, sebab orang nampak menuntut ilmu ni hanya untuk dapatkan ilmu, nak bagi dia jadi pandai, nak naikkan kedudukan dia dalam masyarakat. Tapi pada masa yang sama dia kena fikir juga, bila datang ilmu maka pergilah kejahilan, bila datang iman maka pergilah kekufuran. Maka kalau kita tak nak jatuh dalam syirik ke, dalam kufur ke, maka kita kena menuntut ilmu. Kena penuhkan diri kita dengan ilmu supaya kita tahu bila orang buat ni, ini ikut perintah Allah Ta'ala, maka aku akan ikut dia. Yang ni jauh daripada perintah Allah Ta'ala, maka dia kufur kepada Allah Ta'ala, ini perbuatan syirik, maka aku tak buat. Okey. So itu tujuan kita menuntut ilmu. Lalu tak mustahil dari kalangan ahli kitab, orang yang dah ada ilmu, orang yang beriman dengan Nabi SAW, orang yang beriman dengan Al-Quran, maka tidak mustahil bahawa mereka ni jatuh dalam lembah kekufuran. Walau bagaimanapun kita dah cerita hari itu bahawa untuk asal kepada seorang Muslim, asal kepada ahli kitab adalah orang-orang mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-aslu fil Muslim bara'atul dhimmah. Kita tak boleh tengok orang Muslim lalu kita pun kata pada dia, kamu ni sebenarnya kufur pada Allah Ta'ala. Dia pun terkejut. Aku mengucap 2 kalimah syahadah, hang panggil aku kufur pada Allah Ta'ala. Al-aslu fil Muslim bara'atul dhimmah. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang terjadi yang menyebabkan seseorang tu dia boleh jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, banyak perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Tapi kita nak cerita tentang proses nak kita ada benda-benda yang menyebabkan, walaupun kita bila kita nak pastikan bahawa seseorang tu kafir, maka kita hanya tengok dari pandangan zahir je, daripada luaran dia, apa yang dia buat. Kalau dia adalah seorang yang salat, dia adalah orang yang bayar zakat, dia adalah orang yang pergi haji dengan umrah, bagaimana mungkin kita nak kata dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia menzahirkan apa keislaman dia, maka kita hukum dengan perkara-perkara yang zahir. Ada pun perkara-perkara yang sarair, maka tukalu ila Allah, maka kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita nak menilai perbuatan kekufuran, maka kita menilai dengan perbuatan. Kita tengok pada perbuatan. Maka kita kata perbuatan-perbuatan bid'ah adalah satu bentuk keingkaran Nabi SAW, kekufuran. Maksudnya
apa keingkaran. Kufur ni adalah ingkar. Lalu bid'ah, mana-mana perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang melambangkan kekufuran. Walau bagaimanapun, kita bila kita menilai kufur atau tidak, maksudnya menyembah selain Allah Taala adalah kufur dan syirik. Mencaci Nabi SAW adalah kekufuran. Mengingkari kefarduan adalah satu kekufuran. Lalu perbuatan-perbuatan kita bagi kaedah umum di mana kita hanya bagi perbuatan. Kamu buat perbuatan ni, maka perbuatan ni perbuatan kufur. Tetapi apabila kita nak kafirkan orang-orang tertentu, dia panggil kafir muayyan, dia tak semestinya bila kita kufurkan perbuatan tu, semua yang buat benda tu kafir. Macam contohlah, kita ambil contoh, mencuri itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Tapi adakah semua yang mencuri kita boleh hukum dosa besar dan ada hukuman hudud dia? Tapi adakah semua yang mencuri ni kita boleh hukum dia? Kita boleh potong tangan dia? So ada pencuri-pencuri yang ada mawani', ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak jatuhkan hudud kepada dia. Kan pada zaman Umar bin Khattab ada Amul Maja'ah, yang banyak peristiwa. Umar bin Khattab dia takhirkan hudud. Dia tak buat hudud pada waktu tu. Kerana apa? Kerana waktu tu manusia sangat memerlukan kepada makanan-makanan terdesak untuk mendapatkan bantuan hidup, sampai takhir hukuman hudud. Begitu juga dalam proses kita tengok ada orang asal pada muslim, kita tahu okey, muslim ni orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita lihat pada dia ada benda-benda yang mencurigakan. Okey, dia ada beberapa persoalan. Soalan yang pertama, adakah kita boleh test dia? Kita nak tahu dia punya tahap iman dia, maka boleh tak kita test dia? Kalau untuk test, untuk tahu benda-benda yang zahir, yang membezakan antara iman dan kufur, maka tak ada masalah. Tapi untuk test benda dia yang detail sangat, sampai nak dia nampak jawab okey pun, kita test juga sampai kesudah nak pastikan bahawa dia ni kufur pada Allah Ta'ala, maka itu la yajuz, itu tak boleh. Macam Nabi SAW, Nabi pun pernah ikhtibar orang juga. Nabi pernah tanya nak tengok keimanan seseorang, tapi benda yang zahir, benda yang sesuai dengan fitrah. Macam Nabi SAW tanya kepada jariyah, Aina Allah? Dekat mana Allah Ta'ala? Maka jariyah tu kata, Allah fis sama', Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di langit. Al-ulu, nak bagi tahu langit tu adalah tempat yang tinggi, tempat yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi kata, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah hamba ni kerana dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau untuk perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang penting dalam untuk membezakan antara iman dan kufur, maka kita boleh tanya. Tapi untuk perkara-perkara yang detail, maka tak perlu kita tanya. Kita nak tanya-tanya sampai kita nak pastikan dia ni khawarij ke, dia ni Syiah ke, dia ni Murji'ah ke, maka kita tunggu dan lihat je. Kalau ada benda-benda yang terhasil daripada dia, itu pun kita sebut. Sebelum kita menilai dia, maka kita kena pastikan dua perkara. Yang pertama, intibakus syurut. Intibakus syurut maksudnya dia buat perbuatan tu. Dia buat perbuatan tu dan dia tahu bahawa perbuatan tu salah. Yang tu kena tahu. Itu intibakus syurut. Maksudnya syarat dia adalah dia buat perbuatan tu. Perbuatan tu dulu kita yang nak hukum tu, kita kena pastikan dulu bahawa perbuatan yang dia buat tu memang perbuatan yang mengeluarkan dia daripada Islam. Perbuatan yang boleh menyebabkan dia jadi fasik, perbuatan yang boleh kita panggil dia sebagai mubtadi'. Kita kena pastikan dulu bahawa perbuatan tu sendiri adalah perbuatan yang salah. Dan kemudian kita kena pastikan bahawa dia buat benda tu. Sebab kadang-kadang antara benda yang dilarang adalah kita sujud kepada makhluk. Apatah lagi kalau sujud depan berhala. Okey, makhluk tu paling kurang boleh bergerak, walaupun haram juga sujud depan makhluk. Apa lagi sujud depan berhala yang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berfungsi, itu maka lagi teruk. Itu adalah perbuatan yang syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana sujud tu Nabi kata, kalaulah sujud tu boleh, saya aku perintahkan agar isteri-isteri sujud pada suami dia. Tapi tak boleh, sebab itu adalah khususiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu bila kita tengok orang, contohnya lah kan, kita tengah lalu-lalu, tiba-tiba tengok orang tu macam sujud depan pokok, contohnya sujud depan pokok, kita pun kata, hoi,
ini adalah perbuatan yang syirik dan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu anda adalah musyrik. Padahal orang tu tengah sakit perut, dia jatuh, lalu bentuk dia dalam keadaan sujud. Kan tak pasal kita menghukum orang dengan disebabkan oleh kita punya ignorance kita punya kejahilan kita. Lalu perkara pertama yang kita nak buat sebelum kita nilai orang adalah kita kena tahu sendiri. Maksudnya orang yang menilai adalah orang yang alim. Sebab tu untuk orang-orang macam saya, macam mana-mana orang yang masih dalam peringkat fasa talibul ilmi, maka jangan sibukkan diri kita dengan untuk tasnif orang. Jangan sibukkan diri kita untuk tunduk jari kita kat orang ni sekian, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kan ada sebahagian daripada kita pun suka belajar ilmu hadis kan, mustalah hadis, terutama ulum hadis mustalah hadis. Fiqh sunnah ni jarang sangat fiqh sunnah maksudnya kita nak istinbat hukum daripada hadis ni, kita jarang sangat orang tengok. Orang lebih fokus kalau dalam bab hadis ni dalam bab ulum hadis. Lalu dalam bab ulum hadis pula, antara benda yang orang paling minat sekali adalah jarah dan ta'dil. Jarah dan ta'dil adalah kita pergi pada perawi-perawi, kita pergi pada perawi-perawi ataupun orang yang menceritakan, lalu kita nak hukum dia, oh dia ni baik ke tak baik ke, jarh ta'dil. Itu dipanggil al-jarhu wa ta'dil. Al-jarh maksud dia luka kan, kita bagi satu hukuman yang tak baik pada seseorang sebab ada dia ni tak boleh dipercayai ke, hafalan dia lemah ke, agama dia tak berapa baik ke. So itu al-jarh. Al-ta'dil kita puji dia, kita bagi pujian kepada dia. Lalu orang minat kat bab-bab seperti itu. Lalu benda tu bila kita nak hukum seseorang, maka kita perlukan, kita kena isti'ab semua benda yang berkaitan dengan dia. Kita kena bawa sejarah hidup dia macam mana, kita kena pastikan dulu betul ke akidah dia ada masalah, betul ke. So benda-benda nak kumpulkan ni dia bukan mudah, bukan perkara yang mudah. Lalu orang yang nak dapat kumpulkan dan nak hukum pada seseorang perawi ni, maka dia mesti alim. Dia tak semestinya alim dalam semua bidang jarah atau ta'dil, tapi dia mesti alim pada perawi itu sendiri. Dia mesti tahu tentang keadaan perawi itu, macam mana hidup dia, macam mana, apa yang mempengaruhi dia, adakah dia betul-betul bermasalah ataupun ada benda yang terjadi menyebabkan ada tuduhan-tuduhan pada dia. Banyak perkara yang perlu diperbincangkan. Lalu kita serahkan benda-benda ini kepada alim, orang-orang yang mutamakin dalam bidang ilmu. Sebab kalau kita yang tak ada ilmu yang cukup, kita tak ada asas yang kuat, maka kita akan tend tu ikut perasaan kita, ikut kita kata oh ini ijtihad daripada aku, sedangkan kita tak ada kelayakan tu untuk melakukan ijtihad. Lalu kita kena, dalam kita nak menilai seseorang, maka intibaqus syurut, mesti pastikan bahawa, kenapa kita sebut benda ni, sebab kita nak halang orang daripada masuk beramai-ramai dalam bab ni. Kita nak cakap bahawa sukarnya untuk seorang alim tu dia keluarkan hukum anta kafir, huwa kafir, prosesnya panjang. Lalu kita jangan libatkan diri kita, sebab kalau kita tersalah, maka itu adalah antara iftira' ala Allahil kadhib. Sebab kafir ni adalah daripada Allah Ta'ala, fasik ni adalah daripada Allah Ta'ala, tabdi' ni adalah daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi SAW. Lalu bila kita bagi nama-nama ni pada orang yang ikut suka kita je, maka kita telah membuat sesuatu fitnah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu biarkan kepada ahli-ahlinya. Orang nak kafirkan orang, bukan orang yang baru 10 tahun ke 20 tahun. Tengok alim yang besar pun, antara yang saya sempat, yang antara yang menghalang orang daripada duduk dalam bidang ni adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Tu benda pertama yang bila saya belajar tahun 1 di universiti, kita pergi pada ada satu majlis mau'izah, nasihat yang universiti bawa datang Syekh Saleh Al-Fauzan. Lalu yang datang tu banyak budak-budak yang baru lah, kita semangat nak belajar. Lalu antara benda yang disentuh oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah, jangan kamu sibukkan diri kamu untuk pergi jarah orang tu, pergi ta'dil orang ni. Serahkan kepada orang yang dah mutamakin dalam ilmu ni, iaitu orang-orang yang alim. Okey. Lalu tadi kita kata intibaqus syurut, dan satu lagi kita kena pastikan. Intibaqus syurut maksudnya kita kena pastikan memang dia perbuatan tu salah dan dia buat perbuatan tu.
dia buat perbuatan tu. Walau bagaimanapun kita kena pastikan satu lagi, dia panggil intifaul mawani'. Dekat orang ni dia tak ada larangan-larangan untuk kita panggil dia kafir, untuk kita panggil dia fasik, untuk kita panggil dia mubtadi'. Kita kena pastikan tak ada larangan-larangan. Okey, apa bentuk halangan-halangan, bukan larangan, halangan. Mawani' adalah halangan. Okey, apa bentuk halangan-halangan yang ada? Okey, contohnya kita tahu perbuatan tu salah dan kita nampak dia buat benda tu, tetapi adakah dia buat benda tu dengan kerelaan hati dia? Sebab ada orang-orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang ukriha, yang dipaksa. Kita nampak dia macam dia buat perbuatan tu, tapi rupa-rupanya dia dipaksa. So paksaan ini adalah benda yang menyebabkan kita tak boleh nak hukum dia sebagai musyrik ke kafir ke, sebab benda tu halangan. Dia bukan buat benda tu dengan kerelaan hati dia, tapi kerana dia dipaksa. Begitu juga kalau benda tu tersalah daripada dia. Tersalah daripada dia. Dia tahu benda tu salah, tapi dia tersalah buat. Contoh, macam ada seorang Nabi SAW bercerita tentang seorang lelaki. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardil falah. Bila Nabi SAW cerita tentang taubat, Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan taubat hamba-hamba dia. Min ahadikum, tengok perumpamaan yang Nabi SAW bawa. Allah Ta'ala lebih gembira pada taubat seseorang tu, lebih gembira daripada seorang lelaki yang mana dia pergi bermusafir. Pergi bermusafir dengan kenderaan dia. Kenderaan dia maksudnya pada zaman tu unta lah. Saqata ala ba'irih. Ba'ir adalah unta, binatang tunggangan dia. Ataupun kita zaman sekarang kita bawa kereta. Wa qad adallahu fi ardil falah. Dan kemudiannya binatang tu hilang daripada dia. Semua benda ada dalam tu, dompet dia dalam tu, phone dia dalam tu, bekalan makanan dia dalam tu, pakaian, baju dia, semua ada dalam tu. Dan tiba-tiba kenderaan dia tu hilang. Kenderaan dia tu hilang fi ardin falah, dalam keadaan dia tu berada dekat kawasan padang pasir, kawasan yang tak ada orang. Ardin falah, tak ada orang. Lalu rasa bagaimana perasaan dia? Nabi SAW cerita sampai dia ais, sampai dia dah putus asa dah. Dia dah putus asa, dia duduk dekat pokok, dia dah putus asa. Sebab kalau dia tak putus asa, saya dia akan pergi carilah. Tapi dia dah sampai duduk dekat pokok, dah putus asa dah. Tak tahu nak buat apa. Bayangkan macam mana sedihnya dia, macam mana takutnya dia. Tapi tiba-tiba datang benda tu. Benda tu balik pada dia, kenderaan dia tu balik pada dia. Lalu bagaimana dia punya gembiranya dia sampai mungkin kita tak boleh orang Mat Salleh cakap dia beyond words. Dia tak boleh nak di-describe dengan mana-mana perkataan. Tak ada ungkapan yang boleh menggambarkan betapa gembiranya dia. Lalu kerana kegembiraannya maka dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, wahai Tuhan, engkau adalah hamba aku dan aku adalah Tuhanmu. Okey. So, bukankah ayat ni ayat kufur? Dia cakap pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhan kau. So, ini ayat yang kita kata ayat yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi SAW cerita dia sebut kerana min syiddatil farah, kerana betapa gembiranya dia. Maka pemikiran dia seolah-olah tertutup. Dia tak dapat nak fikir apa benda yang dia. So kalau kita tanya pun dia akan kata, betul ke aku cakap macam ni? Betul ke aku cakap macam ni? So bila dia sendiri tak dapat pastikan bahawa dia buat benda tu dalam keadaan tersalah, maka itu adalah mawani'ut takfir. So kita bila nak tahu, nak sampai proses boleh menghukum orang ni, tu adalah satu proses yang panjang. Satu proses yang panjang dan berbahaya. Sebab apa? Kita sama ada faqad ba'a biha ahaduhuma, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Siapa yang mengqala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma.
mesti dapat balik pada salah seorang daripada mereka. So kita takut benda tu balik pada kita. So kita bila nak hukum seseorang tu dengan lafaz yang besar, kalau kita kata anta mukhti, kamu buat salah, itu lafaz okey lah, semua orang buat salah, siapa yang tak buat salah, semua orang buat salah. Tapi bila kita nak guna lafaz-lafaz yang hebat, yang menggambarkan dahsyatnya dia punya consequence dia punya kesan dia, maka macam perkataan kafir, munafik, mubtadi', fasik, ini perkataan yang sangat dahsyat di mana dia ada yatarattab alaihi asya. Hatta benda paling ringan daripada sini pun fasik. Mubtadi' ni hebat sangat, musyrik ni dahsyat sangat, kafir ni dahsyat sangat, munafik ni dahsyat sangat. Tapi paling ringan fasik. Fasik pun jangan sebut kat orang. Sebab apa? Dia boleh mengakibatkan syahadah orang tu tak boleh nak diterima. Dia punya penyaksian dia, orang tak boleh percaya cakap dia. So benda tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab tu kita berhati-hati, jaga lisan kita. Yang penting lisan tu kita boleh jaga, tapi jaga hati kita. Sebab yang mendorong lisan kita untuk berkata-kata, yang mendorong tangan kita untuk melakukan sesuatu, ialah hati kita. Bila hati kita tak terjaga, maka ia akan mendorong kita untuk buat kesalahan, untuk isti'jal, untuk tergesa-gesa dalam nak melakukan sesuatu. Nabi SAW sebut al-anah minallah wal ajalatu minasyaitan. Buat slow-slow, pelan-pelan, kerana pelan-pelan tu at-ta'anni tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun kita tergesa-gesa, cepat sangat, tahu je terus bagi hukum, maka itu adalah daripada syaitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita nak ingatkan bahawa kekufuran tu bukan hanya jadi pada orang yang kufur pada Allah Taala, bukan hanya terjadi pada orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga ia jadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang-orang yang diberi ilmu, yang diberi alkitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Tempat mereka ni, apabila mana-mana orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat mereka adalah dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Fi nari jahannam, nar adalah api, nar adalah neraka, diambil daripada perkataan api. Walau bagaimanapun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi bukan hanya api semata-mata, tetapi adalah syiddatul har wa syiddatul burudah, syiddatul barad, di mana ada satu riwayat neraka jahannam mengadu depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa inna ba'di akala ba'di ba'dha, sebahagian daripada aku sedang makan sebahagian yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi neraka jahannam ni ada nafasain, ada dua nafas. Nafas yang panas, al-har, dan nafas yang sejuk, al-barad. Okey, nafas yang sejuk dan panas. Lalu Nabi SAW bagi tahu asyad, benda yang paling dahsyat kamu akan dapati dalam neraka adalah al-har. Al-har Nabi perumpamakan dalam hadis as-saif, bagaikan musim panas, har, dan al-barad bagaikan asy-syita, musim sejuk. Bila sebut benda yang panas, maka Nabi SAW sebut tentang al-har, dan bila sebut yang sejuk, maka Nabi sebutkan tentang azab dalam neraka yang nama dia zamharir. Zamharir adalah azab yang syiddatul barad, kesejukan yang amat sangat dalam neraka jahannam. Dan dua-dua ini, al-har dan al-barad, dua-dua ada dalam an-nar, dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu syiddatul har dengan syiddatul barad, kerana itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahannam, maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh mengazab orang lain ataupun makhluk lain dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak ada orang yang boleh mengazab dengan api melainkan Tuhan api itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita elakkan daripada kita menghukum manusia, mengazab manusia dengan api. Kadang kita geram dengan semut, kita pun bantai bakar je dia. So sedangkan itu adalah azab dengan api, yang mana Nabi kata tidak akan mengazab dengan api kecuali illa rabbun nar. Hanya Allah Taala sahaja yang boleh azab dengan api. Begitu juga dengan syiddatul barad. Kita nak hukum orang
masukkan dia dalam penjara, lalu kita masukkan dia dalam peti ais lagi, lalu bekulah dia. Lalu zamharir, syiddatul barat juga adalah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kiasan ala api tadi, kita kias kepada api, maka kita kata jangan hukum orang dengan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan azab di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala bagi tahu bahawa orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan masuk dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Okey. Orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut ada dua jenis. Satu, orang yang kufur hakiki, keluar daripada Islam, dan ada orang yang kufur yang ingkar buat dosa dan maksiat pada Allah Taala dari kalangan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan dosa dan maksiat, maka selagi mana mereka akhir hayat mereka, ungkapan mereka adalah la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu haramtu alaihimun nar. Allah Taala akan haramkan siapa sahaja yang kata la ilaha illallah daripada api neraka. Maksudnya kesudahan mereka nanti adalah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kata kerana orang ni mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka di akhirat nanti, orang-orang yang beriman ni adalah tahta masyiatillah. Orang yang beriman dan buat dosa, maka tahta masyiatillah. Dia ada satu riwayat hadis Nabi SAW cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi SAW sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi SAW kata siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ni bila dia dengar tentang Nabi SAW sebut itu, maka terlintas dalam kepala dia, wahai Rasulullah, adakah dia akan masuk syurga? Wa in saraqa wa in zana. Kalau dalam hidup dia kerja dia mencuri berzina. So mencuri dan berzina ni ia adalah dosa besar. Dan besarnya dosa ni, yang pertama kerana ia bukan hanya melibatkan diri sendiri, tapi melibatkan orang lain juga. Mana ada orang curi harta sendiri, mana ada orang berzina dengan diri sendiri. Mencuri mesti dengan harta orang, berzina dengan harta dengan orang lain. So hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. So dua dosa yang besar, di mana dua dosa ni melibatkan orang lain, dan yang keduanya Allah Taala dah siapkan hukuman dekat dunia lagi. Orang yang berzina ada hukum dia rejam, ada hukum dia sebat 100 kali, ada hukum dia taghribu am. So ada hukuman dia. Orang yang mencuri ada hukuman dia, Allah Subhanahu Wa Taala dah letak. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ni dia pun tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah orang yang mengucap la ilaha illallah pada akhir hayat dia akan masuk syurga juga, walaupun sepanjang hidup dia saraqa zana, dia mencuri, dia berzina? Nabi kata na'am, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Dzar tak puas hati lagi. Dia tanya lagi Nabi SAW kali kedua, wahai Rasulullah, adakah orang yang akan masuk syurga dengan ucapan dia la ilaha illallah walaupun hidup dia wa in saraqa wa in zana? Nabi kata ya. Tak puas hati lagi Abu Dzar, tanya kali ketiga, radhiyallahu taala an. Abu Dzar radhiyallahu taala an. Maka tanya kali ketiga, maka jawab Nabi SAW, na'am ala raghmi anfi Abi Dzar. Walaupun Abu Dzar tak suka, tapi Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Ini keistimewaan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin aw mithqala khardalin min iman. Siapa dalam hati dia ada sikit iman walaupun sebesar biji sawi, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang buat salah dan dosa di kalangan orang beriman, semua mereka adalah tahta masyiatillah. Mereka di bawah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a afa'an. Kalau sekiranya Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak hukum, Allah Ta'ala akan hukum dia. Semuanya lihikmah. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hakim, maha bijaksana terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Lalu pada orang yang beriman, orang yang kufur, mereka buat salah yang sama. Mereka mencuri, mereka berzina. Lalu ada orang yang persoalkan, kenapa orang yang beriman dia tahta masyiatillah, tapi orang kafir dia tak tahta masyiatillah? Bukankah dua-dua buat kesalahan? Kenapa Allah Ta'ala ampunkan satu, Allah Ta'ala tak ampunkan satu? Lalu Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Sebab orang kafir ni, kalau Allah Ta'ala biarkan dia dan Allah Ta'ala kembalikannya dekat dunia balik pun, mereka akan terus kufur pada Allah Ta'ala.
mereka akan buat balik perbuatan-perbuatan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerana itulah mereka ni kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata pada mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah syar, seburuk-buruk al-bariyah. Al-bariyah daripada perkataan bara. Al-bar adalah daratan, bara adalah tanah. Lalu al-bariyah adalah orang yang makhluk yang berpijak di atas tanah. Yang berpijak atas tanah ni apa? Makhluk lah. Makhluk. Dan al-bariyah juga boleh dikhususkan kepada manusia kerana asal daripada kejadian manusia adalah at-turab, adalah tanah. Lalu al-bariyah adalah makhluk. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Taala dah cerita apa dia dinul qayyimah, apa dia agama yang Allah Taala nak. Allah cerita tentang satu part manusia, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudiannya Allah Taala bagi tahu, kamu ada pilihan satu lagi. Apa dia pilihannya? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Minta izin je. Baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada satu kumpulan manusia lagi, adalah orang-orang yang amanu, yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Beriman dalam erti kata iman ni adalah himpunan daripada i'tiqad bil qalbi, keyakinan dalam hati, al-iqrar bil lisan, dia ikrar dengan lidah dia bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian al-amalu bil jawarih, dan amal dengan al-jawarih. Dan Allah Taala asingkan daripada nama iman ni wa amilus solihat, walaupun amal tu adalah sebahagian daripada musammal iman. Amal tu adalah sebahagian daripada iman, tapi Allah Taala keluarkan amal tu kerana nak bagi tahu pentingnya amal soleh dalam membuktikan keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan sekadar i'tiqad dengan hati, ikrar dengan lisan, maka perlukan kepada amal untuk membuktikan bahawa iman kita iman yang benar pada Allah Taala. Dan amal ini pula adalah bukan sekadar wa'amilu, tapi Allah Taala kata wa'amilus salihat, amal yang salih. Apa dia amal yang salih? Macam kita sebut, amal yang salih bukan amal yang kita ialah salih ni adalah satu sifat. Lalu kita pun nak letakkan apa dia amal salih, kita pun letaklah ciri-ciri kita sendiri. Sedangkan dalam ni dalam surah Al-Bayyinah ni Allah Subhanahu wa taala dah ceritakan tentang amal yang salih. Yang pertama, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang pertama, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut turutan ayat. Wa illa, yang paling utama adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, rasulun minallah, Allah Subhanahu wa taala sebut yang pertama ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soleh atau tidak amalan kita bukan bergantung pada lamanya kita berdiri dalam solat, bukan bergantung pada banyaknya zakat yang kita keluarkan, bukan bergantung kepada berapa kali kita pergi buat haji dan umrah, tapi bergantung kepada kita ikut atau tidak pada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam mana-mana urusan kita tak tengok pada asal baik. Benda ni kita kena tolak jauh-jauh. Asal baik kita tolak jauh-jauh. Yang kita kena pandang adalah asal ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang paling penting. Asal tak kira macam mana keadaan pun, walau masyarakat di sekeliling kita tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang-orang yang yub'atsu ummatan wahidah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia seorang-seorang dia je, umat wahidah. Walaupun orang lain yang sezaman dengan dia semua kufur pada Allah Ta'ala, tapi dia dibangkitkan sebagai inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Nabi Ibrahim walaupun dia seorang, tapi Allah Ta'ala anggap dia macam ummah. Sebab apa? Dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu walaupun orang di sekeliling kita, keluarga kita tak beriman pada tak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak pastikan amal kita soleh, maka pastikan kita ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik kalau kita dapat ajak orang lain untuk ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi
wasallam wa amilus salihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia, wa ma umiru illa liya'budullah. Memang mereka diperintahkan untuk taat beribadah pada Allah Taala, tapi mukhlishina lahuddin, kena ada keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu salihnya amal kita adalah dengan sejauh mana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salihnya amal kita dengan sejauh mana keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis pertama sahih Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat. Amal manusia ditentukan oleh niat dia, maksudnya keikhlasan dia. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana semata-mata kerana taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana nak selamatkan agama dia, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia dapatlah pahala hijrah dia. Allah Taala terima hijrahnya kerana buat keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi suruh berhijrah ke Habsyah, dia pergi hijrah ke Habsyah. Nabi suruh hijrah ke Taif, dia pergi hijrah ke Taif. Nabi sebut uritu daru hijratikum dhatu nakhlin baina labbataiha. Nabi suruh hijrah ke Madinah, maka dia pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ikut panduan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Maka orang yang beriman dan dia membuktikan imannya dengan amal yang saleh, maka ulaika hum khairul bariyah. Maka mereka ini adalah hum. Allah Ta'ala datang ulaika khairul bariyah, dah cukup dah. Tapi Allah Ta'ala nak taukidkan lagi. Allah Ta'ala nak bagi tahu mereka ini adalah sebenar-benarnya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala datangkan di atas muka bumi ini adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dekat sini adalah iman yang merangkumi iman yang ditanya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antu'mina billah, beriman kepada Allah Taala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi, beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, wa rusulihi, beriman kepada semua nabi dan rasul, terutama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada hari akhirat, bil yaumil akhir, beriman kepada akan adanya hari kebangkitan, hari akhirat, hari pembalasan, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ia baik ataupun buruk. Okey. Maka orang yang beriman dan beramal salih, maka Allah Taala kata jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Allah Taala tak bagi balasan biasa-biasa. Macam kita kalau jiran sebelah bagi semangkuk makanan, kita balas balik pun semangkuk juga. Tak ada orang bagi semangkuk dia balas balik dengan seperiuk, tak ada. Kita kalau nak balas, kita balas sekadarnya. Orang bagi satu bekas, satu tapuai, kita pun balas satu tapuai juga. Itu adat kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Siapa yang datang dengan kebaikan, satu kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan ashru amsalha, dengan 10 kali ganda. Lalu orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Taala gandakan kebaikan kepada mereka. Allah Ta'ala gandakan balasan yang baik kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala bagi balasan yang paling mahal, yang terbaik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan balasan yang Allah Ta'ala bagi ni sebagai jannah. Jannah daripada perkataan jan. Kalau kita kat dunia ni kan ada orang yang kita panggil majnun. Majnun ni orang yang gila. Orang gila ni sebab apa kita panggil majnun? Kerana akal dia tertutup. Dia tak boleh nak fikir apa yang dia buat. So bila orang yang jannah, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, apabila malam menutupi, datang kegelapan malam menutupi, so jan adalah tertutup. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa anugerah yang aku nak bagi pada kamu ni adalah benda yang sangat hebat tapi tertutup daripada kamu. Nabi SAW sebut dalam satu hadis kudusi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok. Mata tak pernah tengok.
wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar pun pasal benda tu. Maksudnya kalau ada orang pergi tempat yang paling cantik dekat dunia ke, dekat Switzerland ke, dekat mana yang paling cantik dekat dunia, so orang pergi Hulu Kelang kan, contoh tempat yang paling cantik dekat dunia. So masing-masing lah, cantik ni kan dia subjektif. So pergi tempat cantik dekat dunia dan dia ceritakan tentang keindahan dan kecantikan tempat tu, maka Allah Ta'ala kata syurga yang Allah Ta'ala bagi ni tak boleh nak describe dengan word. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Hebat mana orang cerita kat kita pun dia tak dapat nak kalahkan kehebatan syurga. Hebat mana benda cantik yang kita tengok pun dia tak akan dapat mengalahkan kehebatan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala khatara ala qalbi bashar. Kalau kamu cuba bayangkan pun kamu tak akan dapat bayangkan macam mana syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kamu punya panca indera kamu sangat limited, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat limited. Okey. So menyebabkan kita tak boleh nak membayangkan, nak dapatkan gambaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala cerita tentang benda-benda yang ada dalam syurga. Allah Ta'ala cerita dalam syurga ada, macam kita sebut kan, ada ar-rumman, ada delima, ada an-nakhil, ada a'nab, ada anggur. So benda-benda ni semua benda yang kita dah jumpa kat dunia. Kata Allah Ta'ala sebut jannatu adn, tajri min tahtihal anhar, yang di mana bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Lalu sungai-sungai ni Allah Ta'ala cerita dalam surah Muhammad, apa sungai-sungai yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan. Ma'in ghairi asin, air yang pH dia neutral, yang sangat sedap. Kemudian wa anharu min laban lam yataghayyar ta'amuh, susu yang tak pernah berubah dia punya rasa dia. Susu kalau kita biar dia basilah, tapi ni tak berubah, biar lama pun tak berubah. Wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin, khamar yang kalau kita dengar lah orang-orang kan, orang yang minum arak bila bau mulut dia, bau dia lain macam sikit. So saya tak pernah bau, so saya tak tahulah. So dengar-dengar orang cerita je lah. Khamrin lazzatil syaribin. Lalu dan orang cerita juga bahawa arak ni rasa dia pahit. Rasa dia pahit. Teringat zaman sekolah menengah lalu, ada budak-budak terminum Jolly Shandy. Dah jual kat kedai nama Jolly Shandy, tak ada nama arak. So orang pun bismillahirrahmanirrahim lah, terminum. Lalu bagi tahu rasa dia pahit-pahit sikit. So arak rasa pahit, tapi Allah Ta'ala kata dalam syurga khamrin lazzatil lisyaribin, sangat sedap untuk orang-orang yang minum dia. Wa anharu min asalin musaffa, sungai-sungai daripada madu-madu yang telah disucikan, disucikan oleh dengan cara penyucian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu benda-benda ni semua kita dah pernah tengok, tapi Allah Ta'ala sebut lagi benda ni pada kita. Pada masa yang sama Allah Ta'ala kata wala khatara ala qalbi bashar, benda yang tak boleh nak dibayangkan. Macam mana tak nak, kita pun pelik. Allah Ta'ala sebut pasal susu, pasal khamar, pasal air, pasal asal, pasal madu. Semua benda ni ada, tapi macam mana bentuk dia yang tak boleh nak dibayangkan oleh kepala manusia. Allah Ta'ala bawa datang nama-nama ni agar kita ada syauq, kita ada perasaan keinginan, kerinduan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bawa datang tentang nama-nama yang kita dah tahu nama tu dekat dunia, tapi dengan description benda yang ada dekat syurga ni nama sama, tapi dia di luar khatara ala qalbi bashar, wala khatara ala qalbi bashar, luar daripada akal fikiran kita untuk dapat bayangan, gambaran apa dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan. Lalu Allah Ta'ala kata jannatu adn. Jannatu adn, al-adnun, adana ataupun adnun maksud dia iqamah. Iqamah maksud dia ialah kita ni kalau kita nak pergi cari rumah, kita carilah rumah, tengok kita punya ciri-ciri rumah kita. So kadang-kadang kita tengok, kita pergi kat satu rumah, kita pergi tengok, musim-musim kata rumah ni dah cantik, tapi persekitaran dia tak cantik lah. So kita pun tak nak pergi kat rumah tu. Ada rumah yang dekat kawasan compound yang cantik, ada swimming pool, ada apa semua, tapi tengok dalam rumah, tak best lah. Dalam dia tak lighting dia tak menarik, color dinding dia tak menarik. So kita jadi tak nak belilah. Ada rumah yang cantik, lengkap apa semua, tapi bilangan bilik dia pula kita tak suka. So banyaklah kita punya huha-huha, kita punya dipanggil apa dalam bahasa Melayu,
Dipanggil kita punya cerewet kita. Nak beli rumah pun cerewet kita. Sebab banyak perkara yang kita pertimbangkan sebelum kita beli rumah. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu masuk di dalam syurga ni, jannatu adan, jannatu iqamah. Masuk je, kamu terus nak duduk dalam tu dan tak nak keluar sampai bila-bila. Itu jannatu adan, adana iqamah. Okey. Hatta dekat Yaman pun dia ada tempat nama dia Aden. Sebab apa, dekat Aden ni, zaman orang-orang zaman dulu dia panggil Aden ni sebagai qal'ah. Dia panggil, orang Arab panggil Aden adalah qal'ah. Qal'ah maksudnya bila orang tu dah bina kubu kat situ, maksudnya dia tak nak lah pergi dah. Qal'ah ni maksudnya kubu. So bila orang tu kalau dia buat rumah, mungkin lah esok lusa dia nak berpindah dah. Arab kan dulu nomad kan. Dia duduk dalam kemah, dia duduk bawah bawah kain apa semua. So maksudnya dia nak berpindah randah. Tapi bila dia dah bina qal'ah, dia dah bina kubu dengan batu dengan apa semua, maksudnya dia dah tak nak berpindah daripada situ. Itulah nama tempat Aden. Lalu jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga yang orang masuk je dalam tu confirm dah. Tak ada dah cerewet kata ini tak cantik, ini banyak kekurangan, tak ada. Masuk je orang terus nak duduk kat situ, tak nak pindah-pindah dah daripada situ. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, kekal dalam dia selama-lamanya, abada. Allah Subhanahu Wa Taala tambah satu perkataan dia dalam Al-Quran, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bila tambah huruf, tambah perkataan pada sesuatu perkataan dalam Al-Quran, maka ataupun satu ayat dalam Al-Quran, maka dia akan bagi makna yang lebih jelas, lebih detail. Ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang orang kafir dalam neraka, Allah Ta'ala kata khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu ayat biasa, khalidina fiha. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut khalidina fiha abada. Allah Ta'ala tambah satu perkataan, mereka akan kekal dalam dia abada, selama-lamanya. So itu daya penarik untuk jalbul intibah, untuk bagi tambah daya tarikan kepada manusia untuk beriman dan beramal salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masuk syurga je, kamu akan kekal selama-lamanya di dalamnya, tak akan keluar daripada syurga Allah Taala. Tapi apa yang lebih besar ialah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala bila mana masuk syurga Allah Taala, maka orang-orang yang masuk syurga adalah orang-orang yang Allah Taala redha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut bahawa orang masuk syurga Allah Taala bukan dengan amal dia, bukan dengan kemampuan diri dia, bukan dengan gaya percakapan dia, gaya pujuk dia, tak ada. Tapi masuk syurga dengan rahmat Allah Taala. Dan rahmat Allah Taala ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut qaribun minal muhsinin. Allah Taala kata rahmat Allah Taala ni dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang melakukan ihsan, yang melakukan pekerjaan yang baik dalam urusan harian dia. Di mana bila orang buat benda-benda yang baik, maka hatta kalau kita kalau minta orang buat sesuatu, orang tolong kita ke, ataupun kita ada pekerja, kita bos, kita ada pekerja, lalu pekerja kita bila buat sesuatu, maka ada orang yang buat asal jadi okey dah. Tapi ada orang yang buat dengan ihsan, dengan baik, diperhatikan betul-betul, teliti bila dia buat kerja, maka kita bila dapat hasil dia, kita redha dengan dia. Maksudnya kita puas hati dengan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka ni dapat ridwanullah, dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah. Lalu anugerah ini adalah untuk orang yang dzalika liman khashiya rabbah, masuk syurga Allah Taala, dapat dan dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hanya terhasil apabila seseorang tu ada khasyiah rabbah, ada sesuatu yang nama dia khasyah. Khasyah ni kita panggil takut, tapi takut dalam bahasa Arab dia ada banyak perkataan-perkataan makna takut. Ar-ru'b, takut, kan cerita Nabi Allah Musa alaihi salam yang rahab, dia takut, peluk badan dia kerana ketakutan. Ada al-khauf, ada al-khauf, dan ada perkataan-perkataan lain yang bermaksud takut. Tapi khasyah ni adalah satu jenis takut, di mana ada ketakutan ini adalah ketakutan yang menyebabkan kita beramal.
Ada orang bila dia takut, kita bila takut, katalah kita takut, orang bila berdepan dengan harimau, dia ada dua jenis orang. Ada orang berdepan dengan harimau, dia duduk saja, dia dah tak boleh buat apa dah, dia dah blank, panik, tak boleh nak buat apa. Itu bukan khasyah. Tapi khasyah ni adalah khasyah bila takut tu menyebabkan kita melakukan sesuatu. Tengok harimau, lalu nampak apa, harimau ni macam nak makan kita pun bersedia nak lawan dengan harimau ke, ataupun kita larikan diri panjat pokok ke apa. So yang benda ketakutan yang menyebabkan kita melakukan sesuatu, itu nama dia khasyah. Lalu apabila seseorang tu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketakutan itu adalah ketakutan yang menyebabkan dia akan beramal. Dia akan ikut semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khasyah. Dan orang yang khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya innama adatu hasrin, maksudnya tak ada orang lain lah. Sesungguhnya orang yang ada khasyah pada Allah Taala ni hanyalah orang-orang yang al-ulama, orang-orang yang Allah Taala bagi ilmu pada dia, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok ramai orang dia beriman pada Allah Taala tapi masih buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, buat perkara-perkara yang makruh, yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tidak ada khasyah dalam diri dia. Tidak ada perasaan takut yang menyebabkan mereka nak beribadah, menambahkan pahala. Tak ada perasaan takut yang menyebabkan mereka nak tinggalkan dosa-dosa. Lalu orang-orang yang benar-benar tahu tentang khasyah ni adalah orang yang belajar ilmu, lalu dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah Taala sentiasa memerhatikan dia. Dia tahu kalau dia salah, Allah Taala ni Ghaffarul liman tab. Allah Taala sentiasa mengampunkan sesiapa sahaja yang minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka depan kita ada dua pilihan. Tepuk dada kita, tanya iman kita. Allah Taala dah bagi tahu din, Allah Ta'ala dah bagi pada kamu dinul qayyimah. Allah Ta'ala dah turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala dah bawa datang Nabi SAW. Lalu pilihan kamu sama ada innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, yang mana kesudahan dia adalah ulaika hum syarrul bariyah. Ataupun pilihan kamu adalah innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Lalu sama-sama kita muhasabah, tengok pada diri kita sendiri, perhatikan diri kita sendiri dan perbaiki diri kita sendiri. Maka kita tangguhkan takat tu dulu. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.